Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak ajar latih diri 1.9. Nak tunjuk jawapan dia lah. Okey, mula-mula kita baca lah soalan dia kan. Soalan dia ni cikgu tulis balik. Untuk latih diri 1.9 muka surat 20 ni. Buka muka surat 20 ni belakang Okey, soalan nombor 1, tentukan sama ada setiap fungsi berikut mempunyai songsangan ataupun tidak. Okey, jadi untuk soalan A ni, cikgu lukis balik sini, besar sikit ya. Okey, untuk A ni kalau kita tengok gambar rajah ni, dia hubungnya gapo ni? Satu dengan satu ke, banyak dengan satu ke, banyak dengan banyak ke gapo ni. Jadi untuk fungsi songsang sebelum ni, kita tahu kalau dia hubungnya satu dengan satu, dia akan memenuhi syarat, maksudnya ada songsangan dia lah. Okay, kalau tengok ni 1 kepada 8, 2 kepada 5, 3 kepada 4, lepas tu naik kepada 3 okay. Maksudnya fungsi X ni dia peta kepada hak sebelah ni, semua hubungan 1 dengan 1. Jadi dia memenuhi tak syarat 1 dengan 1. Jadi semua ni 1 dengan 1, jadi dia mempunyai songsangan sebab hubungnya 1 dengan 1. Okay, untuk B, kalau tengok sini hubungnya gapo dengan gapo ni? Kalau tengok. Okey, kalau tengok ni pak dia peta kepada 3 belah. 3 kepada ni, pak kepada 3 belah. Jadi hak ni bukan hubungan 1 dengan 1. Sebabnya pak peta kepada 3 belah, pak peta kepada 3 belah. Hak ni negatif pak ni. Jadi negatif pak ni peta pada 3 belah. 3 ni pak 3 belah. Negatif pak dengan pak ni dua-dua peta kepada 3 belah. Jadi hubungnya ni banyak kepada 1. Jadi kalau hubungnya banyak kepada 1, dia tidak memenuhi syarat songsangan lah. Jadi untuk B ni tidak mempunyai songsangan sebab mempunyai hubungnya banyak dengan 1. Kalau tengok C ni, dia bentuk graf. Bentuk graf dia gini kan. Jadi untuk kita tahu dia ada songsangan ke tidak, kita pernah belajar sebelum ni, kita akan ada hubungnya ni. Ada ujian garis mengufuk. Bila dapat graf, kita buat satu garis mengufuk. Mengufuk ni melintang ke? Okey, mengufuk dekat graf ni. Jadi bila kita buat satu garis, kita tengok mana ia bersilang. Sini so, sini so. Jadi ada dua tempat persilangnya. Maksudnya dia hubungnya banyak dengan 1 lah. Kalau dia kita buat garis mengufuk, dia silas saja. Hak tu baru ada songsangan. Jadi gambar raja gerah ni tidak mempunyai songsangan sebab bersilang pada 2 titik. Okey. Untuk D ni pula dia beri bentuk tata tertib gini kan. Jadi untuk memudahkan kita faham, kita lukis je balik. 1 2 4, 5, 8, 9, kita buat gini. Jadi ni kan nilai X depan ni. Nilai X. Yang kedua ni adalah nilai Y. Jadi kita buat gambar rajah gini. Jadi semua dia peta kepada 1 kan. Jadi bila dia peta kepada 1 gini, kita lukis diagram balik. 1 kepada 1 mempunyai songsangan. Okey, kita tengok hak E pula. Hak E ni kita lukis balik. Kita lukis balik sama macam soalan tadi D tu. Bila kita lukis balik gini, kita boleh tengok 2 ni peta kepada 4, 5 ni peta kepada 4. Tengok sini. 2 4, 5 4. Jadi banyak hubungan banyak dengan 1. Jadi banyak dengan 1 tidak mempunyai songsangan. Kita nak 1 dengan 1 baru ada songsangan kan. Okey, kalau F pula dia beri gini je. Dia tanya soalan ni, dia suruh kita tentukan ada songsangan ke tidak kan. Okey, jadi hak gini ni kita kena uji dia nilai X ni, kita kena ambil satu nombor, satu positif, satu negatif, nombor sama. Jadi kita masuk dalam formula ni. Ni Fx kan, kita uji dia dengan F2. F2 4 tolak 2 kuasa 2 ni. Jadi 4 tolak 4 sama kosong. Cuba kita letak negatif. Letak negatif 2. 4 tolak
punca negatif 2, punca kuasa 2. Jadi jawab P akan tubik kosong. Jadi sama, kosong kosong. Jadi kalau gitu dia sama ke? Kalau nilai dia sama, tidak mempunyai songsangan. Okey, kalau tengok G pula, sama dengan soalan ni, kita uji dengan nombor yang sama. 1 dengan negatif 1. Kita masuk nilai ni dalam formula ni. Okey. Dia akan tubik line. Jadi kalau line mempunyai songsangan. Kalau sama tu ke hubungnya banyak dengan 1 ke. Hak ni dia line-line, jadi mempunyai songsangan lah. Okey, untuk soalan nombor 2 ni, cikgu baca dulu soalan dia. Adakah fungsi f dan g berikut ialah fungsi songsang antara satu sama lain? Sahkan kebenarannya dengan menggunakan hubungan fgx sama dengan gfx sama dengan x. Maksudnya, dia suruh kita buktikan fgx sama dengan gfx ni sama tak dengan x. Okey. Jadi, soalan A ni dia ada bagi f, dia ada bagi g. Jadi, sebab dia kata fg sama dengan gf ni, kita kena buat fungsi Gubahir. Jadi cikgu tunjuklah sini kan. Okey. Soalan 2A ni diberi fx dengan gx ni. Jadi cikgu pernah ajarlah fungsi Gubahir sebelum ni. Jadi awak buat je fungsi gubahan fg ni. Okey. Kira dia keluar x. gfx ni awak kira dia akan keluar x. Jadi kita boleh buat kesimpulan sini. fgx ni dengan gfx ni sama dengan x. Dia akan keluar x ke? Maka fx dan gx ni fungsi songsang. fx dengan gx ni adalah fungsi songsang. Untuk soalan B dia bagi fx sama dengan 2x per x tolak 3. X ni tak sama dengan 3. Gx sama dengan gx per x tolak 2. X tak sama dengan 2. Jadi, formula dia ada dah tadi. Dia bagi fgx sama dengan gfx sama dengan x kan. Untuk soalan B ni samalah dengan soalan A tadi. Cuma cikgu nak tunjuk sini sikit lah. Fgx ni, cikgu buat gini. Fungsi Gubahir dia. Okay. Ni cikgu ajar dah kan fungsi Gubahir. Minta awak kira sendiri lah. Nanti cikgu akan bagi nota ni. Okay. Lepas tu kira-kira. Tubiklah x. Untuk fgx ni, cikgu kira sos-sos ni untuk memudahkan awak, dia akan keluar x ujung dia. Hak ni, hak tadi fgx ke? Kita akan kira gfx pula. Gfx ni sambungnya soalan 2B tadi. Ni, gfx ni buat fungsi Gubahir. Kira dia akan keluar x. Jadi kita akan buat kesimpulan situ. fgx sama dengan gfx sama dengan x. Maka fungsi f dengan g itu adalah fungsi songsang. Sebab dua-dua kita kira tadi dia keluar x untuk fg dengan gf tu. Okey, untuk soalan 2C. Muka surat 27. Nanti tengok rujuk buku teks. Ni yang diberi fx sama dengan 2 per x tolak 3. X tak sama 3. Gx 3x tolak 2 per x. X tak sama 0. Jadi macam tadi juga buat fg dulu. Fungsi Gubahir. Kira. Untuk fg ni Gubahir tadi. Cikgu dapat negatif x. Ni untuk fg. Kita buat fungsi Gubahir untuk gf. Berdasarkan f dengan g ni. Kita kira gfx ni last sekali kita akan keluar 12 tolak 2x per 2. Jadi untuk fg dengan gf ni jawapan dia sama tak? Tak sama kan? Jadi bila tak sama, sepatutnya kalau fungsi songsang dia akan keluar x sini pun akan keluar x kan? Jadi bila tak sama, kita buat kesimpulan sini. fgx tak sama dengan gfx tak sama dengan x. Maka fungsi fx dan gx ni bukan fungsi songsang. Untuk soalan 2C ni.
Okey, kita tengok sini 2D. Muka surat 27 lagi. Diberi fx sama dengan 2 tambah 5x, gx sama dengan x tolak 5 per 2. Tugas kita mula-mula kita buat fg dulu. Kita kira fungsi gubah fg ni. Kita kira siapalah tubik lagu ni. Ni jawapan ngelah ya. Untuk gf kita buat fungsi gubah dia. Dia keluar gini. Jadi kita akan banding ke jawapan akhir dua ni. Untuk fg dan gf. Sama tak? Dua ni. Tak sama kan? Okay, kalau tak sama, dia bukan fungsi songsang lah. Jadi kita kena buat satu kesimpulan bawah ni. fgx tak sama dengan gfx tak sama dengan x. Maka fungsi f dengan gx tadi bukan fungsi songsang. Antara satu sama lain lah. Okay, jadi kita dah menjawab soalan 1 dan 2. Okay, untuk soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni, kita baca sikit soalan dia. Ni. Fungsi f ditakrifkan sebagai fx sama dengan x kuasa 3 untuk domain negatif 1, x lebih besar daripada negatif 1. Lebih kecil daripada 2 pada satah yang sama. Lakarkan graf bagi f dan fungsi songsang f. Seterusnya nyatakan domain dan julak bagi fungsi songsang. Okey, secara mudahnya cikgu tulis balik untuk soalan nombor 3 tadi. Kita buat keluar isi penting dia lah. Maksudnya dia bagi kita satu fungsi x kuasa 3 ni. Di soalan ni cikgu tulis je balik. Lepas tu dia kata sini untuk domain ni x lebih besar pada negatif 1 dengan lebih kecil pada 2. Okey. Soalan dia. Question dia. Soalan dia. Lakarkan graf bagi fungsi f ni. Lepas tu dia suruh kita nyatakan domain dengan julak bagi fungsi songsang. Okey. Cikgu nak tegas sikit. Maaf kadang-kadang cikgu terpaksa ulang balik sebab pemahaman pelajar tidak sama. Ada cepat ke, ada slow sikit lah. Cikgu minta maaf. Jadi cikgu nak tegas balik lah. Okey, daripada soalan ni. Okey, x ni dia kata antara negatif 1 dengan 2. Negatif 1 dan 2. Jadi kita buat je lah negatif 1, 0, 1, 2. Jadi ni nilai x. Kerana kita dapat nilai y ni. Nilai y ataupun nilai fx. Okey, nilai ni kita dapat daripada nilai x ni kita masuk dalam ni. Dalam fungsi yang diberi ni. Formula ni. Jadi negatif 1 punca kuasa 3 dia akan keluar gini. Kosong ni masuk dalam ni juga dia akan tubik gini. 1 sama juga 2 kuasa 3 ni dia akan keluar 8. Jadi bila kita dapat nilai x dengan y, kita akan buat dalam bentuk koordinat. Ni nilai x, ni nilai y. X, y lah maksudnya. Untuk memudahkan kita untuk lakar graf sekejap lagi. Okey, buat je gini. Negatif 1, negatif 1, 0, 0, 1, 1, 2, 8. Okey, bila kita dapat je koordinat, bolehlah kita lukis graf. Okey, mula-mula sekali, kita buat gini. Garis x dengan garis y. Okey, lepas tu kita plot dia. Kita plot dia negatif 1, negatif 1. Ni kita lakar ke graf f dulu. Bukan fungsi songsang lah, maksudnya graf biasa dulu. Negatif 1, negatif 1. Oh, ni lah titik ni. Negatif 1, negatif 1. 0, 0, oh ni. 1, 1, oh ni. Lepas tu 2, 8, oh ni. 2, 8. Di sini. Sebab apa ia bentuk melengkung? Sebab kita kena ingat kalau soalan bagi formula ni x kuasa 3, bentuk graf dia akan bentuk gini. Bentuk gini ataupun bentuk gini. Jadi kita lakar graf tadi, hak ni bentuk hak ni lah. Ni kan. Dia gini, dia akan melengkung gini. Dia bukan straight. Melengkung lah maksudnya. Okey.
Lepas tu hak ni graf untuk fungsi biasa f. Jadi dia kata sini suruh kita nyatakan domain dan julat bagi fungsi songsang ke. Jadi cara kita nak lakar graf untuk fungsi songsang ni, kena ingat fungsi songsang ni adalah terbalik dengan graf yang normal. Jadi awak terbalik lah. Tapi hak ni kan nilai sama ke, negatif 1, negatif 1. Nilai x jadi ni nilai x, nilai y. Nilai x, y ke, semua sama ni. Jadi kita plot dekat titik yang sama. Sini juga, sini juga, sini juga. Hak ni dua ni x ke, dia akan jadi y. Hak ni jadi x, jadi lapis 2. Jadi sini lapis, sini 2. Jadi dia akan plot ikut hak ni. Dia terbalik terbalik, jadi melengkung gini. Hak ni melengkung gini, hak ni melengkung gini. Terbalik je. Jadi kita buhlah nama dia. Ni graf untuk fungsi songsang. Okey, tadi soalan dia nyatakan domain. Domain ni, domain cikgu pernah ajar sebelum ni. Domain ni dipaksi x. Ni, dipaksi x. Jadi jawapan dia domain bagi fungsi songsang. Fungsi songsang hak ni ialah x tu daripada negatif 1 hingga lapis. Ni, sini. Sepanjang ni. Dipaksi x. Paling kecil negatif 1, paling besar lapis. Lepas tu dia suruh nyatakan julatnya. Julatnya ialah ni, fungsi songsang ni. Kita ambil di paksi y. Paksi y sini. Paling tinggi dia ni. Paling tinggi dia adalah berapa? 2. Sini. 2. Paling kecil dia negatif 1. Sinilah. Maksudnya julat dia ni. 2 dengan negatif 1. Ingat deh, domain dipaksi x, julat dipaksi y. Soalan nombor 4. Cikgu baca soalan dia. Fungsi h ditakrifkan sebagai hx sama dengan x kuasa 2 tolak 2 untuk domain x lebih besar pada 0, lebih kecil pada 3. Jadi soalan A dia, pada rajah yang sama, dia suruh kita lakarkan graf untuk h dengan h songsang. Okey, hak ni soalan dia lebih kurang dengan 3. B pula dia suruh kita nyatakan domain untuk h songsang. Lepas tu yang 3 C ni, dia suruh kita cari nilai x dengan keadaan fungsi biasa sama dengan fungsi songsang. Okey, jadi kita mari kita tengok soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Sekejap dah. Okey. Jadi soalan nombor 4 ni cikgu keluarkan dia punya info ataupun maklumat ya. Hx sama dengan x kuasa 2 tolak 2 tadi kan. Domain x tadi antara 0 dan 3. Jadi A ni kita nak lakarkan graf. Bila kita nak lakarkan graf, kita mesti tahu nilai x dengan nilai y. Jadi nilai x ni kita ambil dekat domain ni. Domain ni kan dia kata x antara 0 dan 3 kan. Jadi kita fikirlah 0 dengan 3 tu tengah dia berapa? 1 dengan 2 lah. Jadi kita buat je lah x 0, 1, 2, 3. Jadi bila kita dapat nilai x, kita mesti nak cari nilai y kan. Y ataupun paksi fx. Buat gini lah y ataupun fx. Cara nak tahu untuk y ni, kita masuk dalam formula yang diberi. Jadi 0 ni kuasa 2 tolak 2 sama dengan negatif 2. 1 kuasa 2 tolak 2. Keluar hak ni. Keluar hak ni. Keluar hak ni. Kira je lah. Sorry ya. Okey. Lepas tu baik gitu. Kita buat koordinat dia. Koordinat dia untuk x, y. 0 negatif 2. 1 negatif 1. 2. 2, 3, 7. Okey, bila kita dapat je gini, nilai x, nilai y dengan koordinat dia, bolehlah kita lakarkan graf. Okey, macam biasa, untuk graf, mesti ada paksi x, mesti ada paksi y. Lukis je panjang gini, melintang dan menegak. Labelkan x dengan y. Lepas tu, kita masuk ni, nilai x dulu. 0, 1, 2, 3 ni 0, 1, 2, 3. Kita masuk ni je dulu. Okey, lepas tu untuk
Y ni kita plot lah. Kita buatlah 1, 2, 3 sampai 7 ni. Kita tengok sini. Paling kecil negatif 2, paling besar 7. Kita buat sini. Paling kecil negatif 2, paling besar 7. Okey, lepas tu kita plot lah. Kita plot. 0, negatif 2. Sini. Sini. 0, negatif 2. Lepas tu 1, negatif 1 duduk sini. 2 duduk sini. 3, 7 duduk sini. Jadi kita dapat dah titik-titik dia tadi. Jadi kita nak tahu bentuk graf kita straight ke rano, kita tengok sini. Hak ni kuasa 2. Kuasa 2 dia bukan straight lah. Maksudnya dia ada melengkung sikit. Okey, jadi kita buat melengkung gini. Okey, dia suruh kita lakarkan graf bagi H dan H songsang kan. Jadi kita boleh dah satu graf yang biasa. H tak songsang lah H ni kan. Jadi kerana kita nak plot nak lukis graf yang songsang, dia terbalik je lah maksudnya. Jadi sini jadi negatif 2, 0. Terbalik dengan koordinat ni. Negatif 1 dengan 1. 2, 2 sama sebab nilai dia 2 positif 2, 2. Hak ni 7, 3. 7, 3. Jadi awak tulislah balik sendiri deh. Lepas tu plot dulu. Plot dulu hak songsang tadi. Hak cikgu ayak negatif 2, 0. Negatif 1, 1. 2, 2. 7, 3. Terbalik dengan hak ni kan. Lepas tu lukis melengkung. Okey. Jadi soalan siap dah soalan A. Dia suruh kita lakar graf. Soalan B dia kata nyatakan domain bagi H songsang. Kita tahu dah ni kita lakar H songsang kan. Jadi cikgu kata dah domain ni berada di paksi X. Jadi boleh tengoklah sini. Nilai X. Nilai X dia paling besar 7, paling kecil negatif 2. Sepanjang garis ni. Sepanjang garis ni warna merah ni. Awak tengok merah ni. Paling kecil dia negatif 2, paling besar dia 7. Jadi awak tulis je gini. Ni jawapan dia lah. Okey. Jadi kalau contohlah soalan tu dia kata nak domain H biasa. Jadi di paksi X ni paling kecil negatif 2 kan. Paling besar dia sini 3. Negatif 2 dengan 3. Okey, harap awak faham lah sini kan. Soalan C, cari nilai X dengan keadaan HX tu sama dengan H songsang. Yang nak kita cari nilai X ni yang berada di paksi X ni, keadaan dia HX ni sama dengan H songsang. Sama mana songsang sila sini lah. Sama ke? 2, 2. Ni 2, 2. Sebab kalau kita terbalik pun nilai dia sama ke? Jadi X dia sama dengan 2 sebab dia nak nilai X. X sama dengan 2. Siap soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 5. Cikgu baca sini. Koordinat bagi titik berikut terletak pada graf bagi fungsi 1 dengan 1f. Tentukan koordinatnya yang sepadan yang terletak pada graf F songsang. Okey. Jadi soalan dia panjang ke? Sebenarnya jawapan dia mudah je. Jawapan dia singkat je. Dia kata, cikgu terus sekali lagi. Koordinat bagi titik berikut ni, titik ni. Soalan A ni contohnya dia bagi P, X ni nilai X kan. Ni Y. Lepas tu dia kata koordinat bagi titik berikut terletak pada graf bagi fungsi 1 dengan 1 f. Tentukan koordinatnya yang sepadan yang terletak pada graf songsang. Dia suruh kita cari koordinat songsang. Maksudnya terbalik je lah. Maksudnya X ni dia akan jadi duduk tempat Y, Y ni dia akan jadi duduk tempat X. Jadi ginilah jadinya. Kita songsang kita letaklah prime. Ni simbol prime. Jadi P prime X dia terbalik dengan hak ni. Okey. Okey, Q 1, X dia 1, Y dia negatif 3. Jadi Q prime, Q hak songsang lah maksudnya Q prime ni.
Jadi negatif 3, 1. R ni 45 yang akan jadi 54. S negatif 8 yang akan jadi negatif 8 negatif ni. Dia terbalik. Ni S songsang lah. S prime ni. Simbol dia. Nombor 5 okay. Okay. Nombor ni. Nombor ni cikgu baca soalan dia dulu. Nombor ni rajah di sebelah. Ni rajah ni. Menunjukkan garis Y sama dengan X. Ni. Garis Y sama dengan X ni maksudnya ia duduk tengah-tengah. Dan graf bagi Y sama dengan fx untuk domain negatif 1, x lebih kecil, lebih besar pada negatif 1, lebih kecil pada 3. Titik A negatif 1, 2, B 3, 10 dan P, A, B terletak pada graf itu. Ia tergeser ni je sebenarnya. Titik A ni duduk sini dia kata, titik B duduk sini dia kata, dan P, titik P, A, B duduk tengah, duduk sini dia kata. Ni ayat panjang ni ia hanya tergeser pasal graf ni je. Okey, jadi kita tengok soalan dia. A, lakarkan graf Y sama dengan fungsi songsang X untuk menunjukkan titik-titik pada Y sama dengan fungsi songsang X yang sepadan dengan titik A dan B. Maksudnya ia suruh kita lukis lagi graf. Hak terbalik dengan hak ni. Senang je lah. Maksudnya kita akan lukis. Okey. Cara dia, kita ambil dulu A hak biasa ni. Kita tulis je koordinat dia. Lepas tu kita buat A prime ataupun A songsang. Buatlah 2 negatif 1 terbalik dengan hak ni. Lepas tu titik B ni 3, 10 kita buat terbalik dia B prime 10, 3 ni. Terbalik dengan hak ni. 10, 3. Bila kita tahu kita boleh dah koordinat dia, kita bolehlah lukis. Okey, jadi A prime 2 negatif 1. 2 negatif 1. Di bawah ni lah titik dia. 10, 3. 10, 3. 3 dekat sini. Jadi terbalik. Kalau hak ni melengkung ke atas, hak ni mesti dia melengkung ke bawah Dia macam songsang ni dia terbalik Bila terbalik dia macam kalau hak dek gini dia jadi dek gitu. Okey. Lepas tu soalan B, cari nilai A dan B jika koordinatnya yang sepadan terletak pada Y sama dengan F songsang X ialah 41. Dia suruh kita cari nilai A ni. Nilai A dan B ni jika koordinat dia ni dia kata sepadan terletak pada garis Y F songsang. Maksudnya sepadan dengan garis ni 41. Dia suruh cari sini A dengan B. Dia kata sepadan dengan garis hak songsang ni 41. Dia bagilah koordinat 41. 41 ni ada di sini dalam garis ni dia kata. Jadi gapo nilai A dengan B ni? Mestilah terbalik dia. 1, 4. Jadi pada garis F Y sama fungsi songsang 41. Jadi garis hak ni, hak tak songsang ni mesti terbalik kepada 41. Jadi jawapan dia 1, 4. Kita tulislah nilai A 1, nilai B 4. A, B. A, B. A ni X, B ni Y. Harap-harap awak faham lah semua. Hak cikgu terang ni. Jadi habislah soalan kita. Ni soalan. Untuk latih diri 1.9. Jadi minta study balik lah semua. Boleh ya?